Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kuliah malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa li amma ba'd. Dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau Nurul Ikhlas, terusnya jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat bersama-sama berhimpun setelah tadi menunaikan solat fardu maghrib berjamaah, duduk seketika sementara mudah-mudahan perhimpunan malam ini diberkati dan dirahmati Allah. Malam ini kita menggunakan pakai kitab lain, bukan pasal janda atau duda. Tapi kita bercerita umum satu kitab terjemahan Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita lihat nasihat pertama disebutkan pengarang. Kalau sempat kita masuk nasihat kedua dan berikutnya. Apakah pengajaran dan penghayatan yang dapat kita berikan terhadap nasihat-nasihat yang disebutkan oleh pengarang? Qala al-musannif rahimahullahu fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu an wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal faqal khairul ayyam yaumul jum'ah wa khairul syuhur syahru ramadan wa khairul a'mal as-salawatul khamsi li waqtiha famadha ala dhalik thalathatu ayyam fabalagha aliyan radhiyallahu anhu anna ibn Abbas radhiyallahu anhu faqala Ali radhiyallahu anhu law su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ilal maghrib la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas
illa anni ta'ala mink wa khairus syuhur ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha wa khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya ilallahu mu'minan billah. Boleh faham tu? Nampak macam faham? Kalau faham kita nasihat kedua terus. Saja saya pilih yang panjang sikit. Yang kedua insya-Allah pendek sikit. Baik. Terjemahan disebutkan oleh pengarang, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Ada 3 pertanyaan. Jemaah yang dirahmati Allah, dan kalau boleh 3 pertanyaan atau persoalan ini kalau dapat kita ingat jawapan yang sama. Apa soalannya? Pertama, ma khairul ayyam, apakah hari yang paling baik? Yang kedua, wa ma khairus syuhur, apakah bulan yang paling baik? Dan yang ketiga, wa ma khairul a'mal, apakah amal yang paling baik? Senang ingat, hari paling baik, bulan paling baik, amalan paling baik. 3 soalan. Faqal, maka jawab Ibnu Abbas, hari yang paling baik ialah hari Jumaat. Perkara ini pun Nabi pernah sebut, Jumaat ialah sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Dan apakah bulan yang paling baik? Wa khairus syuhur syahrul Ramadan, bulan paling baik bulan Ramadan. Allah sebut pula syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Ibnu Abbas menjawab bulan terbaik bulan Ramadan. Dan yang ketiga, apakah amal yang terbaik? Wa khairul a'mal as-salawatul khamsi li waqtiha, ialah solat 5 waktu pada masanya lah. Mana subuh waktu subuh, zuhur waktu zuhur. Sebab kadang-kadang zuhur waktu asar, itu kelebihan kita pula. Dibawa ke depan, Tapi as-salawatul khams li waqtiha, semayang 5 waktu pada waktunya lah. Seperti mana yang disebut dalil pada jam tu. Kalau tengok jam tu perasan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau boleh baca lah tulisan tu. Jadi maka solat itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi amal paling baik, senang cakap, bahasa mudah faham, jaga waktu pada masanya. Fama tabnu Abbas fi zalikal yaum, maka disebutkan dalam riwayat ini ataupun dalam kisah ini, kemudian Ibnu Abbas pun meninggal dunia. Setelah 3 hari kemudian, Sayyidina Ali radhiyallahu an mendengar bahawa Ibnu Abbas pernah ditanya begini dan jawabnya begini. Lalu Ali pun berkata, apa kata-kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha, tanya semua ulama ahli bijak, ulama-ulama fiqah sekalipun, minal masyriqi ilal maghrib, kata Sayyidina Ali, kalau ditanya mereka ini daripada semua penjuru, dari timur ke barat, la ajabu, kata Sayyidina Ali, la ajabu apa, bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas, nescaya ulama-ulama tadi akan menjawab seperti jawapan Ibnu Abbas. Sebab tu tadi saya sebutkan, boleh kita ingat, bukan ingat soalan saja, ingat jawapan sekali. Hari paling baik hari apa? Hari Jumaat, bulan paling baik Ramadan, amal paling baik semayang 5 waktu pada waktunya. Tapi kata Sayyidina Ali, illa anni aqulu,
inna khairal a'mal ma yakbalullahu ta'ala mink. Tapi Sayyidina Ali ni kalau ditanya 3 soalan itu, jawapan dia lain. Okay. Boleh ke jawapan lain? Tak ada masalah, sahabat. Sayyidina Ali juga disebut ilmu, miftahul ilm. Maknanya orang yang alim, bukan orang yang hebat juga, sama macam Ibnu Abbas. Yang lain dulu lah. Inna khairal a'mal ma yakbalullahu ta'ala minka. Sayyidina Ali jawab soalan yang ketiga dulu. Amal yang paling baik. Apa amal yang paling baik? Amal yang paling baik, kata Sayyidina ta'ala minka, iaitu amalan yang mana kita buat dan Allah terima amalan itu. Amalan paling baik. Maknanya jawapan Sayyidina Ali ni, kalau kita faham sebaliknya, mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya, menunjukkan ada amalan yang kita buat tetapi Allah tak terima. Kita semayang, buat amalan, kita puasa, kita sedekah, semacam kita buat ibadah amalan. Ada yang kita buat ibadah-ibadah itu, amalan-amalan itu Allah tak terima. Ini yang kita takut. Maka betul juga jawapan Sayyidina Ali itu, amal yang terbaik, amal yang kita buat Allah terima. Maka amal yang kita buat Allah reject, Allah macam mana amalan itu Allah tolak? Umpama kata ada di dalam hati kita buat sesuatu ibadah, namun bukanlah kita buat ibadah itu kerana Allah, tetapi kerana makhluk. Bukan kerana Khalik, Allah pencipta, tetapi kerana makhluk. Kita buat sesuatu ibadah, amalan kerana manusia atau untuk mendapat pujian manusia. Dalam erti kata lain, namanya riak. Kita semayang kerana riak, tunjuk kat orang. Kita semayang sebab apa? Tak pernah datang surau, tiba-tiba datang. Mertua datang Haji Jamlos, kena pergi surau. Contoh lah. Kita sedekah sebab orang. Jadi namanya riak. Maka Allah terima tak? Tadi antara sebab Allah reject, tolak, tak terima. Jadi bila tak terima, buruk lah. Betul lah. Maka amalan yang terbaik, kata Sayyidina Ali, kita buat amalan itu Allah terima. Sebab itu boleh kata setiap kali kita solat, kita berikrar dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku bukan kerana seseorang, bukan kerana makhluk, bukan kerana pujian dan sebagainya. Maka itu yang kita selalu lafazkan, laungkan dalam ikrar kita dalam solat. Walaupun bacaan itu mengingatkan diri kita supaya Allah Ta'ala. Itu pertama jawapan Sayyidina Ali. Yang kedua, wa khairu syuhur ma tatubu fihi. Kalau tadi jawapan Ibnu Abbas, bulan terbaik bulan Ramadan, maka jawapan Sayyidina Ali, bulan terbaik ialah ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha, iaitu bulan yang digunakan untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Bila sebut taubat nasuha, jemaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali melanjutkan ucapannya. Katanya apa? Kriteria
menyedari semua perbuatan yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya. Senang kata menyesallah dengan dosa, dengan maksiat yang telah kita lakukan. Datang keinsafan di situ. Okay. Menyedari perbuatan yang pernah dilakukan. Oh, selama ni aku lama dah tak semayang, contoh. Berapa lama? Tak lama jugalah, 20 tahun. Contoh. Boleh disujak. 20 tahun, orang Jawa kata not bad. Tinggal nasib tak mati je lah. Selamba je tak semayang 20 tahun. Ada tak agak-agak orang seperti ini? Tak mustahil ada. Okay? Jadi sedar semua perbuatan yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya. Okay? Yang kedua, berjanji dalam hati untuk tidak ingin mengulangi perbuatan itu. Maka jangan tinggal lagi lah semayang. Berjanji, berazam dalam hati. Start hari ini, saat ini aku janji tak nak tinggal semayang. Contoh. Start hari ini berjanji tak nak beli nombor ekor. Tak nak minum arak. Contoh. Takut semayang juga, nombor tak tinggal. Okay. Sebab apa nombor tak tinggal? Masuk semayang, jatuh slip nombor daripada kocik. Okay. Orang sebelah nampak. Ni slip nombor. Okay. Orang sebelah pula cerita dengan imam. Okay. Mam, rasa saya orang sebelah tu beli nombor. Ya ke? Iyalah. Saya nampak resit jatuh. Resit lain kot. Tak, resit nombor. Saya beli juga, saya tahu. Kata orang yang mengadu. Rupa dua-dua kaki nombor ekor. Okay. Tak buat benda itu, maksiat. Okay. Sebab maksiat ini jemaah yang dirahmati Allah, antara penyebabnya hati gelap. Hati gelap, susah nak ingat sesuatu. Ingat apa? Paling utama ingat ayat Quran, ingat hadis Nabi. Susah. Itu yang lupa je. Lupa bini. Lupa hadis. Lupa. Baca Al-Fatihah pun lupa. Terbelit-belit. Payah juga. Okay. Jadi ini yang perlu kita berjaga-jaga. Okay. Sebab Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, saya ingat selalu saya sebut syair ini. Syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna ilman nur wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku. Ini pengaduan Imam Syafi'i kepada gurunya. Kata gurunya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu poin yang saya nak sebut. Guruku memberitahu kepada aku, kata Imam Syafi'i, supaya apa? Tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi maksiat ni mahurima bi ijma'. Apa yang diharamkan dengan ijma'. Macam-macam lah benda yang diharamkan. Saya rasa semua orang tahu apa yang haram dan halal. Okay? Jadi, dan guruku itu juga memberitahu aku, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Kan tadi? Jadi cahaya Allah ni cahaya petunjuk lah, hidayah yang disuruh kita cari. Kadang-kadang nama sedap dah, Nurul Hidayah, tapi hidayah tak. Macam orang lelaki lah, nama Muhammad Saleh, patut baik. Tapi samsing habis. Ada juga. Nama bagus dah. Tapi perangai tak menunjuk macam nama. Susah juga. Jadi jangkanya kita kena buatlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka ciri kedua tadi, berjanji dalam hati tak buat lagi perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, kata saya, dan menggantikan dengan perbuatan yang baik. Tinggalkan terus perbuatan itu, bahkan antara jalan meninggalkan, kalau perlu tinggalkan sahabat-sahabat yang perangai buruk itu. Sebab kalau kita masih bersahabat dengan mereka, tidak mustahil kita akan mengulangi semula perbuatan buruk tadi, maksiat tadi. Okay. Biarlah dia nak kata kita sombong ke, tapi niat kita bukan nak sombong. Niat kita supaya kita tidak kembali ke jalan yang tak elok itu.
Maka inilah jawapan Sayyidina Ali, sebaik-baik bulan, bulan yang engkau gunakan padanya untuk bertaubat dengan sebenar. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, wa khairul ayyam, dan sebaik-baik hari, ma takhruju fihi minad dunya. Juga jawapan Sayyidina Ali. Apa maksudnya? Sebaik-baik hari ialah engkau keluar daripada dunia ini kepada Allah dalam keadaan mukminan billah, beriman kepadanya. Maksudnya apa? Kita mati lah. Hari yang paling baik kata Sayyidina Ali ialah kita mati, dan matinya kita itu dalam beriman kepada Allah. Ini juga yang disebutkan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Bunyi mudah. Belum tentu senang untuk kita mati dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita boleh mati dalam keadaan beriman kepada Allah, betul juga kata Sayyidina Ali, maka itulah hari yang paling baik kita hidup. Hiduplah hidup yang akhir tu, yang mana kita mati dalam keadaan bagus beriman, penghujungnya buruk. Ada orang awalnya buruk, penghujungnya baik. Okay. Ada orang dua-dua buruk, teruk lah. Mula buruk, hujung pun buruk. Tapi yang terbaik, mulanya baik, hujung pun baik. Okay. Dan kita alhamdulillah sekarang ini boleh. Maka bagaimana cara penghujung yang terbaik? Maka kita kena biasakan berbuat baik. Iaitu berbuat amal ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi apabila telah berumur 40 tahun ke atas. Okay, 40 tahun ke atas, ada juga beberapa ancaman ingatan yang diberikan kepada kita untuk kita kembali ke pangkal jalan supaya penghujungnya nanti bila mati khususnya kita boleh mati di dalam husnul khatimah. Bahkan selalu kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis, kan aku dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Jangan matikan aku dalam keadaan buruk. Perbuatan itu sejajar, kalau boleh. Maka kita doa yang baik-baik sejajar. Kita minta syurga, baiklah, tempat balasan orang baik. Tapi makna amalan kita, kalau boleh amalan ahli syurga, senang cakap. Okay, bukan amalan sebaliknya. Minta syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Berlindung juga masuk neraka, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi tengok amalan macam nak masuk neraka. Perkara yang disebut Ibrahim Adham, kenapa doa kita Allah tolak? Banyak sebab, 10 sebab. Salah satu daripadanya, tahu dah syurga itu tempat balas. Tapi engkau tak beramal macam nak masuk syurga. Kata Ibrahim Adham. Maka macam mana doa tu Allah nak terima? Kan ada hadis, makannya haram kan, minumnya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Macam mana doanya Allah nak terima? Contoh, semua haram belaka. Okay. Jadi bila dah semua haram, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Bin yang tumbuh dari sumber yang haram, maka nerakalah lebih aula sebagai tempat balasannya. Wal yazbillah min zalik. Justru andai kata kita boleh mati dalam keadaan mukminan billah, alhamdulillah. Dan selalulah lazimkan lidah kita, la yuzalu lisanuka rutaban bi zikrillah, kata Rasulullah.
lazimkan, biasakan, sentiasakan lidah kita dibasahkan dengan zikir kepada Allah. Antara zikir yang terbaik, terafdal ialah biasakan la ilaha illallah. Sebab itulah kita disuruh kalau dapat pengakhir hidup kita, pengakhiran itu, mati itu dengan melafazkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Okey. Maka itulah antara yang disebutkan oleh pengarang tentang persoalan, 3 persoalan yang dijawab oleh Ibnu Abbas dan kedua Sayyidina Ali. Maka kalau kita disoal dengan 3 jawapan itu, 3 soalan itu, terpulang kepada kita nak jawab ikut jawapan Ibnu Abbas, boleh. Sudahlah. Jadi pilih mana-mana jawapan sahabat itu tadi. Baik. Seterusnya jemaah yang dirahmati Allah. Kita yang kedua. Nasihat yang kedua yang saya petik juga daripada perkataan pengarang daripada kitab Nasaihul Ibad, terjemahan Nasaihul Ibad itu. Baik. Kata pengarang Hatim Al-Assam rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Hatim Al-Assam hebat di dalam kitab yang Imam Al-Ghazali cerita, Ayyuhal Walad, Hatim Al-Assam. Banyak kisah-kisah dia di dalam itu, nasihat-nasihat dia. Baik. Kata Hatim Al-Assam, syaitan illa fi 5 mawadi' fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. It'amud dhaif idza nazal wa tajhizul mayyit idza mat wa tazwijul bint idza balagat wa qada'ud dain idza wajab wa taubah minaz zambi idza farad. Baik. Apa maksudnya nasihat yang kedua ini? Rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah sifat syaitan. Tergesa-gesa, kadang-kadang disebut tergopoh gapah. Okay? Ia adalah antara sifat iblis syaitan. Namun kata pengarang Hatim Al-Assam sebut, kerana 5 perkara ini adalah sunani Rasulullah, daripada tuntutan ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Asalnya 5 perkara ini jangan, asalnya tergesa-gesa itu daripada iblis syaitan. Tetapi 5 perkara yang Hatim sebut ini, kalau kita segera bahkan termasuk daripada sunnah Rasulullah. Maknanya 5 ini kalau dapat jangan lambat lah, kita segera buat. Okay? Baik. Apa 5 perkara? It'amud dhaif idza nazal. Memberikan tetamu itu makanan apabila ia sampai ke rumah. Bahasa mudahnya menjamu tetamu dengan memberikan makan minum. Setitik air pun tak bagi. Sampai tetamu berkali-kali tengok jam nak balik. Sambil-sambil bagi isyarat haus. Tuan rumah buat muka toya je. Macam tak ada apa-apa, tak ada perasaan, macam tak faham contoh. Okay. Sampailah akhirnya betul-betul balik. Baliklah, naik harus tekak. Rumah, tak sekolah. Buat jangkanya di rumah kita setidak-tidaknya adalah orang kata makanan segera. Yang segera kita keluarkan terutama apabila datangnya tetamu.
datangnya tetamu, atau kadang-kadang kita kata tetamu yang tak diundang, bunyi itu macam kasar lah. Maknanya bila tetamu tu wajiblah kita layan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Muliakanlah tetamu. Antara cara memuliakan tetamu, ihtiram dia, bagi makan minum segera. Bagi signal pada wife, yang masak air, habis sekarang tak payah masak, tekan aja keluar air panas. Mesin kukur dia, kowe, macam-macam mesin. Kata tak ada alasan untuk tak bagi makan minum. Okay? Atau kalau tak ada apalah, teruk sangat rumah, ada mesin air, ada air kosong je lah. Bagi air kosong sekurang-kurangnya. Okey tu. Daripada tak bagi langsung. Itu dari sudut minuman. Makanan, berilah apa-apa. Orang kata biskut, biskut kering, biskut apa-apalah, biskut coklat sedap sikit, standby. Okay. Orang kata sebagai muqaddimah makan itu. Sementara nak goreng mi, contoh, okay, nak tebar roti canai, tapi jarang tuan rumah tebar roti canai. Biasa paling tidak goreng mi. Sementara nak tunggu siap, tadi. Jangan tak bagi apa-apa, biar nak goreng mi. Nak goreng pula lama. Saya pernah pergi satu rumah, ni rumah saudara lah. Tak apalah, rumah saudara tak sebut nama. Sejam tunggu. Memang akhirnya keluar juga lepas sejam. Lala nasi ikan goreng lamanya goreng. Tapi diam je lah. Cabaran. Jadi jangan, kalau boleh kita buat begitu kepada tetamu. Sekarang banyak beli kat kedai standby, siap-siap. Kenapa bang beli biskut semua ni? Standby kalau ada tetamu yang datang. Kerana tetamu datang membawa rahmat, membawa keluar dosa. Itu yang kita suka. Pernah disebutkan dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali. Seingat saya Imam Al-Ghazali bercerita Sayyidina Ali satu tahap ada tempoh 5 ke 7 hari. Sekiranya rumahnya tidak didatangi tetamu, dia akan cari orang datang ke rumah, panggil ke rumah. Tak ada orang, cari orang, panggil datang masuk rumah tetamu yang kata membawa rahmat. Kalau kita tak datang sebulan, bagus lah tu. Bukan kata seminggu, alhamdulillah jimat beras. Jimat air. Itu kelebihan kita pula. Sahabat cari orang datang. Tak ada orang nak datang rumah. Lepas ni cari, tak ada orang, panggil je jiran sebelah. Jumat masuk rumah aku, kita tengok World Cup. Kebetulan pula sekarang ni Piala Dunia. Dia datang, jamu lah. Bagi air sikit. Makan kacang, orang kata ringan-ringan. Okey lah. Ada juga makan minum. Dari tetamu datang. Okay? Membawa rahmat. Segerakan memberi makan. Yang kedua, wa tajhizul mayit idza mat. Segera menguruskan jenazah. Mengebumikan jenazah idza mat. Okay? Bila ada kematian. Apa dia? Mandikan, kapankan, solatkan dan kebumikan. 4. Maka kita segerakan. Segera tidak dianggap bergopoh-gapah daripada iblis syaitan. Bahkan sunnah Nabi. Segerakan. Tapi masalah kita, kelebihan kita, kita suka tangguhkan. Tak apalah, esok kot ke bumi. Kalau boleh minggu depan. Okay. Lebih-lebih lagi kalau ada anak-anak yang jauh. Jauh tak jauh lah. Anak belajar kat Jepun. Nantilah tunggu saya balik tu. Okay, tunggu saya balik. Mana anak yang terpelajar, anak yang soleh, jangka dia akan beritahu apa? Uruskanlah ayah, jenazah ayah secepat mungkin. Jangan tunggu saya. Ni anak yang terpelajar lah. Anak yang soleh. Jangan tunggu saya. Segerakan pengurus.
ayah dah di ke bumi tak apa. Ni bukan suruh tunggu. Tunggu selagi saya tak sampai jangan ke bumi. Bila beli tiket delay pula. Tangguh sehari. Jenuh. Masalah. Okay. Jadi segera menguruskan jenazah itu. Kalau dapat disegerakan ke bumi itu hari yang sama kalau dapat. Okay. Kalau maknanya meninggalnya pagi lah. Kalau dapat sebelum maghrib selesai. Okay. Kalau petang-petang, kalau dapat malam. Itu sebab kadang-kadang ada orang ke bumi malam. Kalau perasan, ada orang ke bumi kan malam. Mana nak segera tadi. Ada juga orang tangguh. Memang tak ada orang nak gali kubur contoh. Sebab penggali kubur pun baru mati semalam. So tak dapat orang baru. Contoh, payah. Ataupun lubang kubur nak gali itu tak ada kebenaran. Contoh. Ataupun ada masalah yang mana terpaksa tunda. Tak apa. Tapi kalau tak tangguhkan tadi. Okay? 2. Yang ketiga, apa lagi kena segera wa tazwijul bint iza balagat. Kata Hatim, iaitu segera mengahwinkan anak perempuan apabila telah balik ataupun apabila telah tiba masanya. Okay? Al-bintu, bint, anak perempuan, segera untuk dikahwinkan. Dan tahu anak itu dah ada boyfriend, contoh. Okay? Pasal apa? Sebab kita nak mengelakkan dia daripada melakukan maksiat. Selalu keluar. Okay? Bukan seminggu sekali keluar, seminggu 7 kali keluar, hari-hari keluar bersama. Datang ke ambil. Ni gilanya mak bapak. Dia pula tanya anak, boyfriend tak datang ke ambil. Patut kita tegah dia, dia galak pula. Ni problem sikit, something wrong happen. Okay? Jadi segera mengahwinkan. Sebab ilahnya supaya mengelakkan berlaku lebih banyak kemungkaran maksiat. Okay? Baik, 3. Yang keempat, wa qada'ud dain idza wajab. Segera menunaikan apa dia? Membayar hutang bila sampai masa. Ni ramai orang suka tangguh hutang. Wa qada'ud dain, segera orang Jawa kata as soon as possible. Betul? Jawa satu lagi di Jamlos, immediately. Segera. Urgent. Walaupun janji minggu depan, contoh, tiba-tiba dapat duit minggu ni, bayar. Ni dah sampai dah minggu depan, buat muka toya je. Tu yang geram, tuan hutang yang geram. Bagi salam beberapa kali saja, nak minta pula sekan. Orang yang berhutang buat muka selamba, macam tak ada apa-apa. Okay? Bagi kias-kias semua tak faham-faham. Elok dia jotos je kepala. Baru dia faham. Okay? Jadi maknanya segeralah bayar, jangan tangguh. Sebab segera itu tak kira bila, pukul berapa pun tak kisah. Tuan hutang dia sanggup terima. Walaupun pukul 2 pagi orang datang rumah jam 12 nak bayar hutang, tak banyaklah 20,000, suka tak? Kita nak marah, apa hal ni datang kedua nak bayar hutang, sila kan terus panggil masuk. Tapi kalau 2 pagi datang nak minta hutang, memang nak kena halau. Dia terbalik lah. Jadi mana bayar tu pukul berapa pun tuan hutang memang suka. Walaupun tengah tidur. Dia ajak lagi naik, bagi kopi lagi. Silap-silap. Okay? Berbeza dengan orang yang nak minta hutang, yang nak berhutang. Okey, kita berhenti sejak azan. Jemaah yang dirahmati Allah, ada ikut jam tu ada 12 minit lagi, betul? Untuk kita cubalah 12 minit lagi. Baik. Yang kelima disuruh segera apa dia? Wa taubah minaz zambi idza farat. Iaitu bila melakukan kesalahan. Jadi
kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah dalam memohon keampunan Tuhan kamu, segera. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah, orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak ada dosa. Jadi maknanya segeralah bertaubat. Apa dosa? Macam-macam lah. Tadi pun kita dah sebut dah dalam kategori. Bila rasa sedar benda itu tak betul, banyak kemungkaran dibuat, maka bertaubat. Maka segera itu dalam erti kata jangan tunggu dah tua baru nak bertaubat. Okay. Kalau sempat tua atau pencen lah. Kalau tak sempat cerah masa depan. Okay. Jadi segera menyesal tadi yang disebut Sayyidina Ali tadi, taubatan nasuha, segera. Sebab apa? Sebab dalam Quran pun Allah sebut dalam surah Luqman, di penghujung-penghujung surah itu menyebutkan kita tak tahu bila kita tak tahu apa yang berlaku pada hari esok. Senang cakap, hari ini sekarang kita berada di dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Maka esok belum tentu kita dah. Kalau begitu boleh jadi malam ini malam yang akhir kita dalam majlis ilmu, contoh. Dan andai kata kita menyesal, kita bertaubat daripada dosa, mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Penyesalan itu. Jadi jangan bertaubat kepada Allah. Okay. Kita boleh target, boleh plan untuk rancang umur pencen, bersara awal, contoh option boleh pilih. Tetapi jangan memilih tarikh atau umur tertentu untuk bertaubat. Hari inilah kita bertaubat kepada Allah, contoh. Sebab kita tak tahu tadi apa berlaku pada hari esok, dan kita juga tak tahu bila kita mati dan di mana kita mati. Kenapa dirahsiakan perkara itu? Sebab kalaulah dimaklumkan kepada kita esok mati, contoh, agak-agak penuh surau. Rasa nak buat 2 tingkat, silap. Ramainya orang. Apa pasal ramai sangat ni? Esok nak mati semua jawab. Contoh. Tapi pasal tak tahu, maka tak berapa ramai. Masing-masing merasakan macam mati itu lama lagi. Sebab mati, ramai orang yang melawat orang sakit, dia yang balik mati dulu. Yang sakit tak mati-mati. Contoh, berapa ramai sekarang ini anak mati dulu sebelum mak bapak. Contoh, mudah. Mana mak bapak kan tua dah, anak muda. Jarang anak tua pada mak bapak. Pelik pula. Jadi berapa ramai anak mati dulu sebelum mak bapak. Jadi bukan tiket mati itu tua ataupun mati ialah dosa, dan dosa kaitannya ialah taubat. Maka segera bertaubat. Tidaklah dianggap al-ajalah minasyaitan. Tidaklah dianggap tergesa-gesa daripada iblis syaitan. Bahkan seterusnya yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, nasihat yang ketiga disebutkan pengarang merangkap kesimpulan kita, kurang lebih 7 minit lagi. Kata pengarang, qila iza aradallahu bi'abdin khaira faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi'uyubi nafsih. Nasihat ketiga ini merangkap kesimpulan kita malam ini. Maksudnya ada pandangan menyebutkan iza aradallahu bi'abdin khairah, jika Allah Subhanahu menginginkan kita ini berbuat baik, senang cakap, bahasa mudah faham lah, saya terjemahkan. Sebab ayat pengarang pun agak payah juga nak faham.
Saya terjemahkan kepada mudah faham. Jika Allah nak inginkan kita berbuat kebaikan, senang cakap, kita ini nak jadi baik. Dulu kita tak berapa baik, tiba-tiba Allah nak jadi untuk menjadi baik. Okay. Maka ada 3 keadaan yang boleh berlaku kepada kita. Bila ada 3 keadaan ini, itu antaranya menunjukkan Allah nak menjadikan kita orang baik. 3 tanda ini adalah pada diri kita. Apa dia? Pertama, faqaha. Dia akan memberikan kepadanya pemahaman tentang agama. Allah akan memberikan kita pemahaman, kesukaan, keseronokan dengan agama. Contoh mudah, dulu niat menyampah tengok surau, sekarang suka dah. Contoh, dulu berselisih dengan imam berbulu tengok, sekarang seronok. Rindu pula. Rindu pula, tak nampak pula Imam Syuja' lama. Rindu. Contoh, dulu menyampah. Mana bila sebut imam, bila sebut ustaz ni orang baik lah, senang cakap. Itu faham je lah. Itu tanda susah nak jadi baik tu, lambat lah. Kalau ada lah rasa mula seronok nak dengar kuliah, datang kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha contoh, rajin nak dengar ceramah, itu tanda-tanda Allah nak jadikan kita baik. Jangan kutuk pula, abang rajin pergi surau sekarang ni, nak mampus ke? Parah. Isteri pula condemn, susah. Patut sokong lah, bagus bang, pergi surau. Patut gitu, ni dia condemn pula, kata nak mampus, payah. Tapi isi kat surau ni okey kot. Ada ke perempuan ni? Macam tak ada? Ada? Ada, mudah-mudahan. Bagus bang, esok ada lagi bang kuliah contoh. Bahkan forward galak dia, bagi semangat untuk dia berbuat baik. Okay? Suka dah, mula suka dalam aktiviti-aktiviti keagamaan. Itu tanda nak dunia. Allah nak menjadikan dia zuhud dengan dunia. Maka tak terlalu cinta dunia. Zuhud lah. Tapi jangan buang dunia terus. Esok tak pergi kerja dah. Tak kerja bang, tak boleh, zuhud. Parah juga. Terus berhenti on the spot. Habis nak bagi makan apa? Contohlah, kalau ada pencen lain bab lah. Ini tengah-tengah kerja berhenti terus. Zuhud, buang dunia, tak boleh lah. Jangan buang terus dunia sebab kita tinggal di dunia. Kata Luqmanul Hakim, dunia itu secara melampau-lampau. La tadkhul fid dunya dukhulan yadurru bi akhiratik wa la anaknya. Jangan kau masuk dalam urusan dunia secara melampau-lampau sehingga memudaratkan urusan akhirat engkau. Okay. Melampau ni macam mana? Tak cukup 8, 5 sampai 10 malam contoh. Ni sekarang baru-baru ni pun saya selalu nampak ada orang terlalu sangat kerjanya dalam mencari dunia. Tak salah cari dunia, tapi melampau. Okay. Kerja, meeting pagi sampai ke petang tak cukup. Pun azan setakat berhenti kejap je lah. Berhenti dengar azan, sambung balik. Semayang hujung-hujung waktu. Banyak berlaku. Tak nak sebutlah jabatan mana. Balik petang meeting lagi. Soalannya kalau hari-hari begitu, bila ke surau masjid? Tadi. Bila nak berjemaah tu? Terutama lelaki. Bila nak ke surau masjid? Satu hal, bila nak kenal orang surau masjid? Bila darurat je. Tak pernah nampak muka, tiba-tiba ada sehari dua. Percayalah, kejap lagi adalah kenduri tu. Betul? Saya cerita ni pun berdasarkan pengalaman juga.
Sebab dulu jadi imam tengok tak pernah nampak orang ni, kejap lagi adalah kenduri. Betul, 2-3 hari memang. Lepas kenduri memang hilang tu. Pindah. Okay? Itu masalah tadi. Okay? Jadi ada sifat orang kata tak terlalu cintakan dunia lah. Tapi jangan buang dunia macam kata Luqmanul Hakim. Sampai orang susah kalau kita tak ada. Wala tatsrukha hatta takuna kallan 'alan nas. Mana si Mamat ni tak ada, payah dia tak ada, kerja susah, tak jalan. Maknanya kita ni penting juga dalam institusi itu. Jangan buang habis, tapi jangan terlalu melampau dalam masuk urusan dunia itu. Jangan terlalu mengejar dunia. Ataupun satu lagi, hubbul jah dalam tasawuf. Terlalu mengejar orang kata kemegahan. Banyak ada orang yang sifatnya seperti itu, merebutkan sesuatu. Baik. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, tinggal 1 minit. Minta tambah masa kecederaan sikit boleh? Main bola boleh tambah masa kecederaan boleh? Bi'uyubi nafsi. Allah akan nampakkan kepada kita tentang aib kita. Uyub, aib, keburukan lah. Jelik, kecacatan kita. Allah nampakkan aib kita. Selama ni kita sibuk nampak keburukan orang. Dia ni teruk betul perangai, contoh. Tapi ada masa tiba-tiba kita nampak, oh aku macam ni punya. Aku begini. Kita nampak aib. Bila kita nampak aib kita, biasanya kita buat apa? Mari kita perbetulkan jadi baik. Itu tanda Allah nak jadikan kita baik. Tapi kalau kita sibuk dengan aib orang aja, bukan kata sibuk, cari pula aib orang. Apa cacat dia ni, tak jumpa pula. Macam cerita apa, Piramli Hang Tuah. Apa dalam lakonan tu, dia ni tak pernah buat salah. Kata siapa? Sekadar Risman ke? Kalau dia tak pernah buat salah, kita ada-adakan salahnya. Ayat tu, saya nak cerita tu. Dia sibuk mencari aib ataupun tadilah nak cari salah orang. Tu yang akhirnya timbul fitnah dan sebagainya. Jadi bila kita sedar aib kita atau Allah nak menjadikan kita baik. Okay? Termasuklah suami isteri. Suami menegur aib keburukan isteri. Begitu juga sebaliknya isteri menegur aib suami. Bang, abang ni begini-begini, yang ni begini-begini. Yang baik, orang yang soleh dan orang yang solehah. Dan anda kata ketiga liyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Itulah jalan nak menunjukkan Allah nak mendekatkan kita kepada syurganya, insya-Allah. Wallahu alam. Saya ingat cukup sekadar ini, hilang dah waktu saat itu. Menunjukkan waktu kecederaan pun dah nak ujung-ujung. Jadi mudah-mudahan kurang lebih 3 nasihat yang saya ambil daripada kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh pengarang sedikit sebanyak dapat memberikan satu suntikan semangat kepada kita untuk menjadi lebih baik dan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.